Sebab tu Nabi sebut jengkai demi jengkai ni maksudnya ikut rapat. Duk tang ni ikut ni. Apa hak kawan tu buat, apa hak kawan tu pakai, apa hak kawan tu cakap, macam mana kawan tu fikir, semua sebiji-sebiji kamu buat. Nabi sebut, Nabi kata sampai kalau lepa buat benda tak masuk akal pun hampa akan buat. Apa dia? Ni Nabi sebut. Sehingga jikalau mereka masuk lubang bewak pun kamu akan ikut mereka. Tak tanya dah. No? Buh najis di kepala pun anak-anak kita ambil buh najis di kepala. Oh, dia main trend pula pakai slipper. Tu hak slipper Jepun hak jadi mahal lah ni tu. Apa dia? Selepi tu hak ayang tu. Apa tahu? Viper ke apa tahu, macam-macam. Perasan ke tak kan? Cuba tengok raya anak kita minta kasut apa? Bila raya anak kita minta kasut apa? Laki sama, perempuan sama. Pakat minta kasut slipper Jepun tapi dia buh warna, lepas tu dia bagi lembut sikit. Betul-betul bentuk slipper jamban tu. Tapi hak tu jadi trend budaya. Anak-anak orang Eropah pakai, anak-anak orang Nasrani pakai. Suruh ayah beli juga tu. Pak pun tengok lah, lawa slipper Jepun ni. Kan? Beli. Subhanallah. Iaitu tajuk dia, umat Islam akan mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Hadis ni masyhur. Orang mengaji macam tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah ni yang duduk dalam masjid mati ni, saya rasa hadis ni 90% dalam masjid ni dah pernah baca dan dah pernah dengar hadis ni. Cuma malam ni kita tengok dia punya perawi dia. Saya baca, tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qal faman. Rawahu Muslim. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Dekat bahasa Arab tu tuan-tuan boleh tengok baris nombor 2 sallallahu alaihi wasallam. Dekat alaihi dia tak titik bertindih. Tu tak kena. Titik bertindih tu pindah pi duduk dekat lepas wasallama. Titik bertindih tu letak selepas perkataan wasallama. Maksudnya hadis mula daripada perkataan la tattabi'unna. Ucapan Rasulullah tu mula di situ. Tuan, yang ada kitab kan, dia boleh pindahkan yang titik tindih tu. Jangan conteng kat tu kan, bulat cukup. Hak kesalahan tu bulat aja. Kalau ada kesalahan dalam kitab, bulat. Titik tindih tu pindah lepas perkataan wasallama. Kalau tuan-tuan tak pindah, bermaksud ucapan Rasulullah start wasallama la tattabi'unna. Salah? Ni yang mengaji berkitab ni. Kan? Mengaji berkitab ni tuan-tuan boleh baca teks yang betul dengan izin Allah. Teks yang betul di mana mula ucapan Rasulullah kita tahu. Kemudian yang lain semua betul. Dia berakhir dengan ayat daripada Nabi, satu kataan je. Nabi tanya siapa lagi? Dia berakhir macam tu. Kita tengok apa maksud dia. Artinya
Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Abu Sa'id Al-Khudri ini nama sahabat Nabi yang semua orang pernah dengar lah, no? Kalau sebut Thabit ibn Qais, orang tak pernah dengar. Sahabat Nabi kan. Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi. Zaid ibn Dathinnah, sahabat Nabi. Yang tu tak terkenal kerana hadis yang diriwayatkan oleh mereka tidak banyak. Yang umat Islam kenal ni siapa? Sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah sebab banyak hadis dia riwayat. Ibnu Umar sebab banyak hadis dia riwayat. Anas bin Malik sebab banyak hadis dia riwayatkan. Abu Sa'id Al-Khudri, ini nama famous lah, sebab banyak hadis yang diriwayatkan. Lebih kurang 1170 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Yang tu dia punya kunyah dia, Abu Sa'id. Nama beliau sahabat ni radhiyallahu anhu, nama dia Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik. Waktu perang Uhud di Madinah, umur Abu Sa'id Al-Khudri 13 tahun. Tuan-tuan cuba proses enggak maklumat tu. Waktu perang Uhud, umur sahabat ni masyhur ni, umur dia 13. Dan dia minta dengan Rasulullah untuk sertai perang Uhud. 13 tuan-tuan. Katil pun anak kita tak kemas lagi. Umur 13. Mak dia tolong kemas lagi katil. Basuh baju pun mak lagi. 13. 13 tu baby lah di Malaysia. Baby. 13 sahabat minta masuk perang. Ni kita baca riwayat sahabat, patut hebat dah memang. Sebab tu mereka hebat. Hidup sahabat ni, bila baca sirah dan kisah hidup sahabat ni, hebat sebab Nabi sentiasa buang dunia daripada hati mereka. Tiap-tiap hari, di mana sahaja. Maka kita, ibu dengan ayah pun sama. Kena ulang kepada anak ni setiap hari bahawa kehidupan kita ialah akhirat. Kena bagi tahu di telinga anak-anak tiap-tiap hari, dunia ni tempat singgah noh. Beritahu macam tu. Walaupun dia umur 8, walaupun dia umur 9. Ayat itu akan disimpan. Dan satu hari ayat itu akan difahami, dihayati dan diamalkan dalam hidup dia. Yang ni kehebatan manusia. Walaupun dia umur 6 sebenarnya. Walaupun dia umur 6. Kan, dia faham. Walaupun sambil dia duduk main pasyak, sambil dia duduk main, dia tonggek tengok kita kat bawah, dia duduk. Tapi bila kita sebut, anak-anak dia faham. Kemudian, bila dia nak masuk perang, umur 13, Nabi tolaklah. Sebab terlalu kecil. Cuma apa yang kita faham? Apa yang kita faham? Dua benda. Yang pertama, sifat ataupun semangat, pengetahuan, reti untuk berjihad. Tuan-tuan, reti untuk berjihad. Bila Nabi umum untuk perang Uhud, dia nak pi. Dia nak pi, bukan seronok-seronok nak daftar nama, nak masuk. Thumma raddahu ar-rasul alaihi salatu wassalam. Nabi tolak. Nabi kata kecil lagi. Maksudnya semangat, kefahaman untuk berjihad telah diajarkan oleh Rasulullah dan juga bapa-bapa di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Tambahlah zaman kita ni yang pintu jihad masih lagi terbuka. Dulu kita dah sebut dah, zaman Imam Mahdi. Kemudian benda yang kedua, tuan, ni cerita sahabat ni, ringkas 5 minit. Perkara yang kedua ialah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, macam mana dia boleh jadi sahabat antara 10 yang paling banyak riwayatkan hadis Nabi. Sedangkan waktu Nabi tahun 3 Hijrah, umur dia baru 13. Nabi umur 56
Nabi 56, dia 13. Dekat nak wafat dah tu. Dalam tempoh 7 tahun atau 8 tahun, dekat-dekat Nabi nak wafat. Dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu waktu hidup dengan Rasulullah, umur dia 13, 14, 15, 16, maksudnya umur sekolah menengah. Akan tetapi satu orang remaja yang melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru boleh jadi orang alim. Maksudnya sahabat nak ajak saya dan kita semua kena lazimi tok guru, melazimi tok guru. Maka sahabat yang bernama Abu Sa'id ni satu orang yang sentiasa melazimi Rasulullah. Kecil pula tu, umur 13, 14. Daripada tingkatan 1 tu duk ikut dah majlis Nabi. Duk ikut dah. Dan yang ketiganya cerdik lah. Entah no? Sahabat Nabi yang hafal hadis banyak-banyak ni semua jenis otak mesin fotostat. Semua. Kalau tidak mereka tak boleh hafal. Tak boleh menghafal hadis yang disebutkan oleh Rasulullah banyak. Tiap-tiap hari Nabi berucap. Kita ingat ke tuan-tuan duduk dengan Ustaz Yusaini lama dah? Berapa perkataan Ustaz Yusaini entah apa dah? Hak lawak entah apa kan? Hak dia hak Ustaz buat lawak kan? Tu pun 7-8 je. Hak lain Ustaz ingat Ustaz. Padahal tiap-tiap hari. Nampak tuan-tuan? Maka sahabat, bila tuan-tuan baca sahabat ni riwayatkan 800 hadis. Maksudnya sahabat tu cerdik. Yang memang jenis otak menghafal. Kan? Macam sahabat ni 1000 lebih dia hafal. Maksudnya otak dia memang otak yang bijak. Sahabat lain tu otak biasa sahaja. Otak sederhana macam kita. Bukan semua sahabat genius. Maksudnya ada yang biasa. Itu kisah tentang sahabat dan hadis Nabi. Kita tengok maksud hadis ni. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mengikuti langkah-langkah umat sebelum kamu. Ni bukan Nabi berdoa dah. Kita patutlah jadi sungguh Nabi berdoa. Bukan doa. Nabi bagi tahu benda hak nak berlaku. Kamu akan mengikuti langkah-langkah umat sebelum kamu. Itu satu benda. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun, kamu akan mengikuti mereka. Wal'iyadzubillah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan? Nabi pun jawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Hadis ni sangat masyhur. Dia merujuk kepada salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Tuan-tuan tengok hadis ni berlaku lagi. Berlaku dah. Bahkan 42 hadis ni semua berlaku dah. Seperti yang saya duk sebut dululah kan. Carilah tanda-tanda kecil kiamat, Tuan-tuan, kita akan mendapati majoriti tanda-tanda kecil itu telah pun berlaku. Termasuk hadis ni. Hadis ni bukan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu seorang saja yang riwayat. Ada lagi sahabat lain. Dia tuan-tuan, kadang-kadang satu hadis tu tunggai seorang sahabat je riwayat. Contoh hadis Dajjal yang di pulau tu. Hadis tu Nabi naik mimbar, kemudian Nabi panggil semua main berimpun dalam Masjid Nabawi. Ramai. Tapi yang boleh hafal perkataan demi perkataan, tuan-tuan, perkataan demi perkataan, punyalah panjang hadis tu. Daripada awal sampai habis waktu Nabi berucap tu, seorang wanita nama dia Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, sahabat. Dia seorang je hafal. Tunggal dia seorang je. Hadis hak panjang tu. Yang lain tak hafal. Yang lain tu maksudnya ada yang ingat 2 perenggan atas, 2 perenggan tengah, 2 perenggan sebelum akhir, macam itulah. Kan? Jadi hadis ni selain daripada Abu Sa'id, nanti tuan-tuan buka kitab hadis lain, tengok Abu Hurairah pula. Ustaz Wadi ni salah dah pasal ni. Kan dia tak tegur ni. Nanti nak kena WhatsApp kan. Bukan dia. Banyak sahabat riwayat hadis ni yang mendengar tu ramai, dan waktu tu pula
Allah takdirkan beberapa orang sahabat riwayat hadis ni ada berbeza sikit saja perkataan. Adalah berbeza perkataan. Okey. Kata Nabi, saya baca sekali lagi, kamu akan ikut langkah-langkah umat sebelum kamu. Siapa umat sebelum kamu? Bawah tu Nabi sebut. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dalam riwayat lain, sedepa demi sedepa. Riwayat Abu Hurairah ditambah lagi hak tu. Satu lagi, sedepa demi sedepa. Sehingga jikalau mereka ni Yahudi dan Nasrani lah, masuk ke lubang bewak pun kamu akan mengikuti mereka. Berlaku zaman Nabi kah? Tak. Berlaku zaman tabi'in kah? Tak. Berlaku zaman tabi'in kah? Tidak. Berlaku zaman pemerintahan Umayyah kah? Tidak. Jauh tuan-tuan, jauh. Kan perjalanan umur umat Nabi Muhammad ni 1400 tahun dah. Jadi di mana hadis tu berlaku? Tanda-tanda kecil kiamat ni bukan dia berlaku satu tempat serentak, kan? Ada tanda kecil kiamat sampai zaman Imam Syafi'i tak berlaku lagi. Sampai zaman Imam Ibn Hajar tak berlaku lagi. Imam Ibn Hajar bila hurai salah satu tanda kiamat, Imam Ibn Hajar kata, kami pun tak pernah tengok tanda ni. Zaman dia lah, kan? Sampailah zaman kita, ulama-ulama kita ni, ulama-ulama Islam yang semasa, yang kontemporari ni, bila sampai satu hadis, pada zaman inilah tanda ni berlaku. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya yataqarabuz zaman, masa menjadi singkat. Masa jadi singkat ni zaman bila? 20 tahun dulu tak ada. Cuba tanya mak ayah kita 20 tahun dulu, kan? 30 tahun dulu. Masak pakai kayu api, membasuh di sungai, kena piangkut ayak lagi, buat kerja macam-macam, semua susah, kan? Bela anak semua ramai-ramai. Zaman hari ni 2 orang 3 orang ya. Tu pun anak duduk dalam mari seorang, duduk dalam TS seorang, duduk dalam bilik belakang, bilik store seorang. 2 aja. Orang dulu-dulu semua atas pada 5. Tapi 20 tahun yang lalu tuan-tuan tanya, masa masih barakah, kan? Berlaku bila? Yataqarabuz zaman, hak Nabi sebut. Nabi kata antara tanda kecil kiamat, masa jadi singkat. Setahun kamu akan rasa macam sebulan, Nabi kata zaman tu. Sebulan kamu akan rasa macam seminggu. Seminggu kamu akan rasa macam sehari, Nabi kata. Dan kemudian dekat dengan kiamat lagi, sehari kamu akan rasa seperti sesaat. Zaman bila? Ni lagi satu tanda kiamat berlaku. Macam itulah, tuan-tuan. Subhanallah. Kemudian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Nabi nak bagi tahu turut sungguh. Nabi nak bagi tahu turut sungguh. Rapat pula tu. Kalau orang Yahudi Nasrani ajak buat lain, anak kita buat lain. Bukan buat lain, dia buat zigzag lagi. Hak bentuk petir tu. Lagi huduh pada Yahudi. Lagi expert. Kan? Lagi teruk. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab tu Nabi sebut jengkai demi jengkai ni maksudnya ikut rapat. Duk tang ni ikut ni. Apa hak kawan tu buat, apa hak kawan tu pakai, apa hak kawan tu cakap, macam mana kawan tu fikir, semua sebiji-sebiji kamu buat. Nabi sebut, Nabi kata sampai kalau lepas buat benda tak masuk akal pun hampa akan buat. Apa dia? Ni Nabi sebut. Sehingga jikalau mereka masuk lubang bewak pun kamu akan ikut mereka. Tak tanya dah. Buh najis di kepala pun anak-anak kita ambil buh najis di kepala. Oh, dia main trend pula pakai slipper. Tu hak slipper Jepun hak jadi mahal lah ni tu. Apa dia? Slepi tu hak ayam tu. Apa tahu? Viper ke apa tahu, macam-macam. Perasan ke tak, kan? Cuba tengok raya anak kita minta kasut apa? Bila raya anak kita minta kasut apa? Laki sama, perempuan sama. Pakat minta kasut slipper Jepun, tapi dia buh warna, lepas tu dia bagi lembut sikit. Betul-betul bentuk slipper jamban tu. Tapi hak tu jadi trend budaya. Anak-anak orang Eropah pakai, anak-anak orang Nasrani pakai. Suruh ayah beli juga tu. Pak pun tengok lah, lawa slipper Jepun ni, kan? Beli.
Subhanallah. Sampailah Nabi kata lepas masuk lubang bewak pun orang Islam akan turun ketika itu. Ni kita baca hadis ni sebagai ayah, sebagai mak yang menjadi ketua kepada kapal keluarga tu, maka kita pun ambil perhatian, kan? Ambil perhatian cara fikir anak kita, cara cakap anak kita, akhlak anak kita, cara makan anak kita, cara pakai anak kita, mesti dengan cara Islam. Mesti dengan cara Islam. Nah, macam itulah cara dia. Tidak jadi orang yang jadi umat Nabi Muhammad yang tenggelam berdasarkan tanda kecil yang disebutkan oleh Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi bagi tahu ni tuan-tuan, Nabi bagi tahu hadis ni, alhamdulillah sampai kat kita malam ni, supaya umat yang hidup pada zaman berlaku peristiwa tu dia ambil berat, supaya dia berhati-hati, supaya dia jadikan benda tu sebagai sempadan untuk diri dia dan ahli keluarga dia. Jangan buat benda tu, sebab Nabi sebut dah, kamu akan tengok satu zaman nanti bagaimana orang Islam dia turut habis-habisan benda yang diajak oleh orang Yahudi dan Nasrani. Tuan-tuan pergi kursus protokol. Saya pernah ikut sekali, dulu jadi presiden pelajar timbalan presiden, kan. Lepas kedutaan dia susun program kursus protokol, cara baju, cara berucap, cara makan, apa semua, kan. Kita tengok, kita pergi. Jangan jadi tak cerdik, tak mau. Tu hak Yahudi semua. Oi, tegas sangat tu. Tegas tak cerdik tu. Pergilah tengok apa dia ajak. Hak mana yang bertentangan dengan Islam, tinggal. Hak mana yang macam Islam ajak, ambil. Maka dia pun ajak, bila duduk, kita punya cawan tu mesti ambil hak belah kiri. Nampak dah, muhung dah. Kan, dia tak letak hak belah kanan ni. Memang dia susun banyak. Hak mana cawan kita? Duduk meja 10 orang. Kan? Dulu waktu zaman belajar dulu, kan, hipokrit lah sikit, kan. Apa nama ni, tiap-tiap tahun menteri-menteri mai lawat budak, kan. Jadi hak pimpinan pelajar ni makan dengan menteri lah, kan. Jadi bila dia susun cawan tu banyak, hak kita belah ni ke belah ni, maka dia pun ajak hak kita belah ni. Oh, hak belah ni, saya ambil belah ni. Bila pergi makan mesti menggunakan sudu, tidak boleh menggunakan tangan. Kita guna tangan, kan. Tapi guna sudu tak salah, bukannya salah. Benda tu harus, benda harus. Kalau bertentangan dengan apa hak Nabi ajak, waktu tu baru kita lawan. Contohnya, dia letak garpu di sebelah kiri, pisau di sebelah kanan. Potong daging dengan tangan kanan, makan dengan tangan kiri. Nampak? Dia ajak makan dengan kiri. Ubah. Bukan ada orang tolak markah pun. Ubah, tak kira ubah, kan. Bukan ubah, sinting lengan basuh tangan lah, kan. Jadi banyak benda. Dan makanan tidak boleh dihabiskan. Nampak terlalu lapar, kan. Orang Melayu macam tu, kalau makan, tinggal keripat sebiji tak ada siapa sentuh lah. Orang yang sentuh tu lagi, orang lain kata tu dia lapar, tak makan apa tu mai, habis. Padahal Nabi kata hak akhir tu yang barakah. Itu yang bertentangan, tak boleh habiskan, mesti kena tinggal sikit. Protokol, kan, protokol. Last kali baru buat main buah, pun bertentangan juga, kan. Buah kena awal. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Sunnah buah dulu, kecuali pisang. Pisang baru selepas ni, kan. Ini ulama-ulama ajak lah. Pisang baru selepas makan. Kalau buah lain sebelum makan hidangan tu, kan. Macam-macam lah yang dia ajak. Kita hak mengaji agama ni, kita tengok hak mana yang bertentangan. Hak bertentangan tak kira makan dengan yang di Pertuan Agong saya biasa makan, Sultan biasa makan, Perdana Menteri 2 orang dengan menteri berbelah-belah orang, kan. 16-17 orang, kan. Bukan serentak lah, setahun mai, macam tu. Tapi kita nak bagi tahu kat mereka, kami ikut hak Rasulullah ajak, kan. Kadang mereka perhati bila duduk sebelah, kan, perhati. Mereka tengok sebab kita buat yang bertentangan. Tuan-tuan sekalian, kita tengok dia punya keterangan huraian yang dibuat sebelum tu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan? Hak atas tak sah, Nabi duk sebut mereka.
kamu semua orang Islam satu hari nanti akan ikut mereka, betul-betul ikut benda hak tak elok kan, benda yang tak elok, sampai lepas masuk lubang bewak pun kamu ikut. Nabi duk sebut mereka, baru sahabat tanya, ya Rasulullah, Yahudi dengan Nasrani kah? Kan? Nabi kata, siapa lagi kalau bukan mereka? Subhanallah. Keterangan. Kita nak masuk hadis kedua, kita baca aja keterangan ni. Umat Islam akan mengikuti jejak langkah atau gaya hidup. Tuan-tuan, sanana maksud dia gaya hidup. Tu kataan atas tu, tuan-tuan tengok hak bahasa Arab, baris kedua duduk tengah-tengah tu. Sanana tu ialah cara hidup, gaya hidup orang bukan Islam. Jauh daripada ibadat, tidak menutup aurat, sentiasa melakukan benda-benda yang haram dalam kehidupan. Tak tutup aurat, haram. Riba, haram. Berzina, haram. Buat yang itulah tiap-tiap hari. Itulah cara hidup orang bukan Islam. Zina, arak, riba, begitulah cara hidup di Eropah dan di Amerika Syarikat, dan cara hidup itulah yang ada di Malaysia ni. Kan? Saya sebut kan, bila saya sebut macam tu, kena ada bukti lah kan. Di Malaysia ni, Allahu Akbar, benda-benda tu berlaku. Hari ni tuan-tuan kena tengok anak-anak remaja, kita sebut, bila sebut arak, tuan-tuan merasa jauh sangat arak, takkan nak minum arak. Takkan tu 20 tahun lalu tuan, hari ni dia tak ada takkan dah. Banyak benda anak remaja buat, mak ayah tak tahu. Tu ayat tu kenyataan tu tuan. Banyak perkara yang tidak diketahui oleh ibu dan ayah. Satu sekolah agama, ni pengalaman saya sendirilah. Budak bawa handphone pergi sekolah, kita pun rampas kan. Siapa yang jadi cikgu kena aktif kan, kena rasa tanggungjawab. Walaupun hari ni cikgu dah jadi tibai sikit, tak boleh ustaz. Tak tahu, saya bawa rotan sedia dulu 24 jam rotan kan, duk pegang tu, nilau satu sekolah. Kesian anak remaja ni kan, selang 3-4 hari buat spot check kan, buat spot check 2-3 hari, insya-Allah jumpa banyak kondom ke apa ke kan, macam-macam lah, rokok, kondom, handphone. Dapat satu handphone satu budak ni. Kemudian ada cikgu ni, dia rajin check kan, dia pun buka pergi mai tang gambar. Buka tang gambar, tengok satu meja, lepas tu lepas tu duduk keliling pakai duduk tangkap gambar kan, selfie lah apalah. Bagi besar gambar tu, tengok di atas meja tu ada 4 tin. Bila berdekat sikit lagi, tin tu tin arak kan, bir lah. Tiger tu, hak tin, hak murah tak murah juga, rasa RM7 kot nak tu setin. Jadi bila tengok arak, takkan minum arak Kita waktu tu pun memang takkan kan. Kalau benda lain tu rasa dekat ketum dadah tu banyak lah kan. Arak ni rasa budak Melayu jauh kot kan. Panggil hak empunya handphone tu, tanya, ni gambar ni atas meja 3-4 tin arak ni, hampa minum ke? Dah gambar duduk tang tu dah. Dia kata ya, minum tuan. Jadi benda tu kena ambil perhatian lah. Memang tak tahulah, tanya waris, semua waris tak tahulah, hak 2-3 orang tu semua anak-anak minum arak. Kali pertama ke tiap-tiap minggu. Dia tak tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu. Waktu nak lepak tu tak ada apa nak buat, teh air ni minum lama dah kan, kopi Nescafe lah, ayak Milo campur holik, milik ke apa tau, holo ke homi, macam-macam lah saya ayak kan, ayak 30 jenis ayak, macam-macam lepas campur fresh orange campur susu lah apa kan, cemuih lah kot gamaknya. Minum arak lah pula, minum sungguh tiap-tiap minggu kena. Allahu Rabbi. Juga tuan-tuan,
gaya hidup. Yahudi dan Nasrani akan berusaha dengan penuh sistematik. Benda ni bukan tak rancang tuan, melalui makanan, melalui pakaian, melalui cara fikir anak-anak Islam. Apa dia benda nak fikir tiap-tiap hari? Tiap-tiap hari fikir game, fikir perempuan, fikir dadah. Itulah paling banyak sekali dalam anak remaja hari ni. Tuan-tuan, game, dadah, perempuan. Kalau sebut satu-satu statistik kes kan, memang dahsyat lah. Jadi gaya hidup, gaya hidup yang disusun secara sistematik. Umat Islam akan ikut jejak langkah atau gaya hidup orang Yahudi Nasrani hingga dalam urusan yang kecil sampai benda hak paling kecil sekalipun, atau urusan yang tidak masuk akal. Contohnya, jikalau orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang bewak yang kotor dan sempit sekalipun, orang Islam akan terus mengikuti mereka. Tuan-tuan duk tengok budak-budak, anak-anak remaja, mereka bagi nipih rambut kanan kiri tu. Nipih betul-betul buat tempurung kat atas. Pakat buat ni. Semua pakat buat. Raya itu. Allahu Rabbi. Pakat buat nipih kot ni. Dia tiap-tiap kali raya dia ada trend dia. Bila dia buat tu, elok ke tak elok? Dari segi tak payah bahas hukum ke. Muka tu nampak elok ke nampak kuih uduh? Semua orang tahu kuih uduh. Tapi dia buat tak? Dia tetap buat. Walaupun benda tu nampak bodoh. Majoriti daripada hak darjah 2, darjah 3 sampai hak tingkatan 5 semua buat jenis rambut tu. Ni kalau ada hak dalam masjid ni buat, dia tutup rapat dengan kepiah. Buat yang tu. Tutup lagi bawah. Ustaz cakap tajuk ni pula kan. Dah lah baru gunting minggu lepas. Nampak tak elok. Memang nampak tak elok. Siapa tengok pun nampak tak elok. Dia tetap buat walaupun nampak bodoh. Subhanallah. Sebiji Nabi sebut. Nabi sebut masuk lubang bewak tu bukan orang Yahudi masuk lubang bewak kita ikut. Nabi nak beritahu orang Yahudi buat benda kotor, benda bodoh, tak masuk akal orang normal, kamu akan tengok orang Islam buat benda yang sama. Buat benda yang sama. Wal'iyadzubillah. Oh ni kita faham. Oh yang tu maksud Nabi kan. Kena larang. Zaman sekarang ni, kata Tok Guru kita dapat melihat kenyataan sabda Rasulullah ini. Memang Tok Guru ni hidup lagi kan. Dia kata zaman lah ni kita boleh tengok hak Nabi sebut ni. Kata Tok Guru kan. Memanglah, subhanallah. Ramai orang Islam kehilangan pegangan dalam kehidupan. Mereka banyak meniru gaya hidup Yahudi dan Nasrani, baik secara sedar ataupun tidak. Kadang-kadang tak sedar. Maka dengan sebab tu perlu kepada amar makruf nahi mungkar kan. Tengok macam mana pakaian anak kita, menutup aurat ke tidak. Lah makin ramai anak-anak remaja lelaki ni yang tak tutup aurat, pakai duk mula belajar pakai seluar pendek. Perasan tak? Dia nak jadi zaman hak dulu ni, hak 50 tahun dulu balik. Hak pakai seluar pendek, keluar pi Tesco pakai seluar pendek, keluar pi pasar malam pakai seluar pendek, dia keluar pi. Dia nak jadi budaya balik. Budaya siapa tu tuan-tuan? Tuan-tuan tengok budaya siapa? Budaya Yahudi, budaya Nasrani, dan dia bertentangan dengan kehendak Islam, bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah-ayah yang mai mengaji, ibu-ibu yang mai mengaji, belajar, tengok anak-anak seluar pendek, kena tegas. Masuk pergi tukang Allah juga. Sekejap aku gunting seluar tu. Tu mak ayah dulu lah. Mak ayah hari ni, pilah tukang. Kan? Wallahu alam. Kami orang sekolah tuan-tuan. Dengan waris sampai hari ni, duduk dengan waris. No? Sampai hari ni. Tak berani, mak ayah tak berani dah sampai hari ni. Untuk tegur anak-anak tak berani. Subhanallah. Sedih tengok. Sama ada sedar ataupun tidak, ramai orang Islam yang telah terperangkap dalam tipu helah Yahudi dan Nasrani, dan ramai pula di kalangan mereka yang sudah menjadi alat untuk kepentingan Yahudi dan Nasrani. No? Ucapan pun sama. Ucapan orang Islam mestilah ucapan Islam. Ucapan seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok macam mana orang bercakap hari ni. Salah sikit kutuk. Salah sikit maki. Salah sikit mencarut. Salah sikit ucapan.
Yang tu bukan ucapan kita. Ucapan orang Islam adalah ucapan yang baik. Dan itulah perkataan dan ucapan gaya bercakap orang-orang di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Kata Allah, dalam syurga nanti kamu akan tengok orang-orang bercakap, tidak ada perkataan-perkataan sia-sia dan perkataan-perkataan yang keji dan dosa. Illa qilan salaman salama. Semua orang cakap elok. Semua orang cakap elok. Tak ada bahasa-bahasa kesat, bahasa-bahasa yang mengherdik dan sebagainya. Begitulah yang lain-lain. Kata pengarang kitab kita, ya Allah, selamatkanlah kami dari mereka, amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis nombor 19, hadis ke-6 muka surat 19. Golongan anti hadis. Ni tanda kecil kiamat. Tanda kecil kiamat. Tak ada zaman Nabi, kan? Zaman hari ni boleh tengok. Tetapi kita hurai. Golongan anti hadis kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdam ibni Ma'di Karib. Tu cara baca tu. Nama ayah dia nah, sahabat ni. Sahabat ni nama Miqdam. Memang malam ni lah baru dengar ni. Miqdam ibni Ma'di Karib. Tu bacaan terus dah, kan? Tapi kalau saya baca tu pakat sengap terus radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushiku ar-rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bihadithin min hadithi fayaqul bainana wa bainakum kitabullah azza wa jal fama wajadna fihi min halalin istahlalnah wa ma wajadnahu fihi min haramin harramnahu ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harramallah. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah. Daripada Miqdam bin Ma'di Karib. Tu tengok yang bahasa Melayu tu, hak terjemahan tu dia tulis Ma'di Karibah. Ma'di Karibah. Bacaan dia Ma'di Karib. Dia ada ya kan? Ma'di Karib. Radhiyallahu anhu. Sahabat ni. Miqdam nama sahabat ni. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata hampir tiba satu zaman di mana seorang laki-laki yang sedang duduk bersandar di atas kursi kemegahannya. Lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis dari hadisku. Maka ia berkata, orang yang bersandar tadi kata, pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah, Quran sahaja. Apa yang dihalalkan oleh Quran, kami halalkan. Apa yang diharamkan oleh Quran, kami haramkan. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Taala. Okey. Hadis ni Nabi beritahu kepada para sahabat dan diriwayatkan oleh Miqdam. Dia tanda kecil kiamat. Hadis ni penting. Kumpulan ini sangatlah bahaya. Sangat seliwing. Tuan-tuan, dahsyatlah kumpulan ni. Sebab dia menafikan sumber yang kedua, Islam yang terbesar dan yang paling kuat. Yang kedua yang paling kuat. Dia nak nafikan yang tu. Dia nafikan sumber tersebut.
Bila dia nafikan sumber tersebut, seolah-olah dia menafikan lebih 60%, 70% daripada ajaran Islam ni. Banyak kan? Hadis dengan Quran mana banyak lagi? Hadis lah, Quran 6,236 ayat. Hadis berapa ratus ribu? Berapa ratus ribu? Berapa banyak ajaran Islam, hukum hakam Islam, muamalat dan ibadat dan akidah yang ada dalam hadis tidak diperincikan oleh Al-Quran. Quran tak perincikan, maka hadis yang tolong perincikan. Golongan ni sangat bahaya. Dia bukan kata BAP lah ustaz, dia nak buat persatuan. Oi, bukan boleh BAP macam tu. Ni dia nafi bangunan Islam tu 70% dia nafi. Dia nak robohkan hak 70% tu. Bukan kata tak apa ustaz, kan dia percaya dengan Quran, selamatlah tu. Tak boleh tuan-tuan. Nah, yang menafikan hadis ni satu masalah yang cukup besar, yang cukup berat. Nah, yang ni yang sangat dibimbangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut macam mana? Nabi kata hampir tiba satu zaman, Nabi kata nanti akan mai satu zaman. Satu orang dia duduk atas kursi dia. Seolah-olah Nabi beritahu apa? Dia ada jawatan. Ni hak kepala-kepala anti hadis ni. Dalam keadaan dia duduk atas kursi dia, tak kiralah jawatan apa pun, kecil ke besar ke, lalu orang lain pun baca hadis. Orang pun baca hadis Nabi. Yuhaddathu, tuan-tuan boleh tengok baris nombor 3 kanan sekali. Yuhaddathu bihadithin min hadithi. Waktu dia duduk atas melenggak atas kursi dia tu, ada orang baca hadis Nabi dekat dia. Yuhaddathu tu dibacakan satu hadis daripada hadis-hadisku. Hadis-hadisku ni daripada hadis-hadis Rasulullah. Dia dengar orang baca hadis Nabi tentang hukum muamalat, tentang hukum kekeluargaan, tentang akhirat, tentang akidah. Dia pun cakap, dia kata ni kita ada Quran. Dia akan cakap macam tu, kita ada Quran dan kita akan guna Quran ni saja. Apa yang Quran ni kata haram, kita kata haram. Apa yang Quran ni kata halal, kita kata halal. Tuan-tuan, orang anti hadis mai kat tuan-tuan, dia kata tak, ni kami beriman ni dengan Quran. Kami Islam, nama kami pun Islam, bin Ahmad bin apa. Takkan tak boleh lagi? Kita tak mengaji ni, betul juga noh. Dia beriman dengan Quran. Okeylah, tak apalah, cincai lah. Dia ni cincai. No? Dia tolak hadis bermaksud dia meruntuhkan 70% daripada bangunan Islam. Bahaya. Nabi kata dia akan sebut benda ni. Kemudian Nabi pun sebut, Nabi kata padahal, ending pada hadis ni Nabi kata padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Apa yang hadis Nabi sebut haram, maka itulah yang diharamkan dan dikendaki pengharamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab wama yantiqu anil hawa, Allah sebut dalam Quran. Ini banyaklah dalil bahawa apa yang Nabi bawa tu, yang itulah yang dikendaki oleh Allah. Wama yantiqu anil hawa, dan tidaklah Muhammad itu bercakap berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Semua yang keluar daripada mulut Muhammad, arahannya, tegahan dia, larangan dia, nasihat dia datang daripada Allah SWT. Dalil Quran jelas. Dan ada bukan satu tu saja, ada banyak lagi dalam Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Nabi bawa, ambil. Apa yang Nabi tegah, tinggalkan. Sebab dia sama dengan apa yang Allah kehendaki. Sebab tu ending hadis ni Nabi beritahu, apa yang aku haramkan, Rasul haramkan, sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anti hadis ni ataupun yang disebut sebagai Quraniyun, ingat tuan-tuan. Ayat tu sedap tu. Kan? Esok dia buat grup WhatsApp Quraniyun. Oi, masya-Allah, pencinta Quran Quraniyun ni maksud dia anti hadis. Kan? Geng Quran. Nampak baik, kataan tu nampak baik. Di akhir zaman ni macam itulah. Dan perkataan ni dia keluar moden
dia keluar akhir-akhir. Sebab sejarah dia, anti hadis zaman Nabi tak ada, zaman sahabat tak ada, zaman tabi'in pun tak ada, tak muncul lagi. Zaman sahabat cuma zaman apa nama ni, Sayyidina Ibnu Umar tu pun seorang saja. Tu pun bukannya dia anti hadis, cuma dia rasa lebih penting untuk kita ni guna Quran. Macam tu dia rasa. Yang itulah bibit-bibit anti hadis pada zaman para sahabat. Nabi dah wafat, zaman Nabi tak ada. Kalau munafik ada zaman Nabi, Yahudi ada zaman Nabi, ada pun anti hadis tak ada zaman Nabi hidup. Zaman sahabat pun baru keluar bibit yang terlalu kecil. Keluar daripada mulut Umayyah bin Khalid. Umayyah bin Khalid ni dia, ucapan dia macam tu. Bukannya dia terus terang anti, menolak hadis Nabi, tidak. Kan dia sebut macam itulah. Jadi sahabat yang nama Ibnu Umar ni orang alim, anak Sayyidina Umar kan, dia alim, maka dia lah counter balik, dia bagi tahu balik hadis ni macam Quran juga dari segi tuntutan dia. Maksudnya apa yang diharamkan oleh hadis, itulah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud perkataan saya tadi ni. Kemudian sampai zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tabi'in, sahabat, tabi'in. Muncullah satu grup kecil dah. Muncul satu grup macam tu juga. Depa nak lebihkan Quran. Kan, nak lebihkan Quran. Hadis ni kita tinggal pun tak apa. Tapi tak teruk lagi. Maka Imam Syafi'i pun panggil dan berdebat. Imam Syafi'i banyak mengalahkan kumpulan-kumpulan sesat pada zaman kehidupan dia. Dia seorang pendebat yang hebat lah, Imam Syafi'i kan, cerdik dan sebagainya. Zaman dia muncul kumpulan ni, orang panggil kumpulan ni pergi berdebat dengan Imam Syafi'i, dia berdebat. Akhirnya dia mematahkan keseluruhan hujah mereka dan mereka kembali insaf. Zaman dulu, zaman dulu. Sampailah Imam Syafi'i ni tahun berapa? Tahun 204 Hijrah, kurun ketiga . Hari ni kurun ke-15. Zaman bila anti hadis ni? Anti hadis ni selepas 100 tahun tak muncul pun, 200 tahun, 300 tahun, zaman Imam Ghazali, kemudian Imam Nawawi, kemudian dia tak muncul langsung, tak bunyi. Berapa ratus tahun lama tuan, 1000 tahun perjalanan umur orang Islam. Yang anti hadis ni tak boleh nak menapah pun, tak boleh nak muncul pun, tak boleh nak bentuk satu pasukan, tak ada tok guru pun. Dalam sejarah umat Islam 1400 tahun, dia tak macam Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah dia ada kitab dia ada buku dia ada metodologi dia ada cara mereka memahami Quran dan hadis. Yang tu kumpulan seleweng Mu'tazilah kan. Dia ada tok guru, ulama Mu'tazilah ada ribuan. Kalau anti hadis tak ada. Sepanjang 1000 tahun tu dia tak ada sampai tahap mereka ada metodologi sendiri, tak ada. Sampailah zaman moden tahun 1800 lebih, dekat-dekat dengan 1900. Zaman ni lah, kita 2017. Tahun 1900 lebih, 1840-an, 1840-an, kumpulan anti hadis ni mula muncul. Sejarah dia panjang. Zionist German International, antarabangsa. Dia ada pergerakan dia tuan-tuan. Dia bukan persatuan kampung ni. Pergerakan Zionist German antarabangsa. Dia rekrut tuan-tuan, dia rekrut orang. Kita tak ada tuan-tuan, tak ada rekrut satu pasukan elit orang Islam. Yang tu perlu. Kan, sekolah hak umum ni banyak dah tuan-tuan, kan. Perlu ustaz-ustaz perlu buat satu pengajian yang rekrut yang elit saja. Pemimpin-pemimpin Islam, ulama-ulama Islam yang elit bentuk. Dia mereka ada tuan-tuan. Yahudi buat, Nasrani pun buat. Saya pernah tengok benda tu di komentari tu, saya tengok. Mereka ajak macam mana cara berucap, cara menulis, cara bercakap, cara berfikir, cara mandi, cara makan, cara. Tak ramai. Sebab yang nak keluar tu semua pemimpin, yang nak keluar tu semua intelek besar. Tuan. Maka pergerakan Zionist Jerman antarabangsa
Antara yang mereka susun ialah mereka hantar orang pergi belajar di Al-Azhar. Punya tersusun dan belajar sampai habis. Sampai habis tu yang orang kata Yahudi apa Quran, memanglah. Dia hantar kan pergi belajar selok-belok Quran apa semua ni sampai habis. Dia ni balik, dia inilah yang meracuni pemikiran orang-orang Islam yang ada di Eropah dan di Amerika. No? Maka keluarlah anak-anak murid dia di Iraq, geng orientalis, dan muncullah anak-anak murid dia di Mesir. No? Zaman apa nama ni? Zaman tu Syekh Muhammad Abduh punya zaman. Kan? Zaman Syekh Muhammad Abduh. Waktu itulah muncul Quraniyun. Ni perkataan Quraniyun. Kataan elok. Kan? Orang-orang Quran. Rupanya Quraniyun tu menolak hadis. No? Lepas tulis artikel dalam majalah, dalam surat khabar, akhirnya dah ada ramai dah tokoh-tokoh Quraniyun, Ahmad Amin, Ismail Adham, Taufik Siddiqi, itu semua tokoh-tokoh besar, kan? Dan mereka karang pula buku-buku pula karang. Nah, karang pula buku-buku apa nama ni? Hadis Muhammad mempunyai keraguan terhadap hadis-hadis Muhammad. Tajuk buku. Banyaklah waktu tu mula keluar satu persatu sampailah di Malaysia 1984. Nah, yang dipelopori oleh apa nama ni, meninggal dah, saudara Kasim Ahmad. Dia yang pelopori benda ni. Sungguh benda tu sampailah sebelum dia mati pun, sebelum dia meninggal pun, dia masih mempertahankan pemikiran tersebut. Tuan boleh tengok, tuan boleh tengok perkembangan golongan anti hadis ni di Malaysia. 84 sampai di tempat kita, dia berkembang sampai hari ni. Tapi alhamdulillah ulama kita pun kuat lawan, buat penerangan dan sebagainya, maka dia tak dapat sambutan, dia tak boleh nak bergerak, tapi masih sampai hari ni, masih berkembang sampai hari ni. Kita tengok muka surat 20. Apa yang tuan guru kita terang, laki-laki yang dimaksudkan dalam hadis ni ialah seorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Sumber hukum, tuan-tuan, kita ni Allah Ta'ala hantar main ke dunia ni kena ikut hukum hakam. Ada hukum hakam yang perlu kita turut. Nak ambil mana? Yang pertama Quran, sumber hukum yang kedua hadis Nabi. Yang paling kuat, nombor 1 Quran dan nombor 2 hadis. Tolak hadis habis lah, kan? Cara semayang bukan cerita dalam Quran. Cara semayang, bahkan dalam Quran hanya sebut solat asar, dalam Quran hanya sebut solat subuh, kan? Dan berapa saja solat yang disebutkan, 3 saja solat, yang lain disebutkan oleh hadis, kan? Tengok apa tok guru kita kata. Katanya ia hanya percaya kepada Quran saja. Siapa? Inti hadis inilah Quraniyun ni, dan baginya hadis bukan menjadi sumber hukum dan tempat rujukan. Pada hakikatnya, Tuan Guru kita kata, golongan ni ialah golongan yang tak percaya kepada Quran dan juga tidak percaya kepada hadis. Bukan dia nak tolak Quran, hadis saja sebenarnya. Kumpulan ni dua-dua dia nak tolak, kan? Hadis dengan Quran. Kerana orang yang mendustakan salah satu dari keduanya sama dengan mendustakan kedua-duanya. Dan sebenarnya kita tidak akan dapat memahami Quran jika tidak kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran tu, tuan-tuan, benda apa yang nak hurai Quran? Hadis Nabi lah yang nak hurai Quran. Bila Allah Ta'ala kata wa aqimus salah, tunaikanlah solat. Macam mana tunaikan solat? Berapa rakaat subuh? Quran tak sebut. Berapa rakaat zuhur? Quran tak sebut. Berapa rakaat asar? Quran tak sebut. Maka dengan sebab itu, pensyariatan Islam disempurnakan oleh hadis, disempurnakan oleh hadis. Hak geng yang tolak ni sebenarnya dia nak tolak dua-dua, tapi dah kalau kata tolak dua-dua ni kena katok teruk lah, kan? Sebut tolak satu saja. Tolak satu orang kata tak apalah, biarlah dia terima juga Quran. Ini disebabkan kerana Quran banyak menyebutkan garis-garis besar ajaran Islam. Quran sebut secara umum, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Zakat apa?
Zakat besi ke? Zakat emas perak ke? Zakat tanaman ke? Zakat binatang ke? Zakat harta galian ke? Zakat apa? Bagaimana zakat pada setiap bahagian? Subhanallah. Quran sebut 2%, 3%, 97% tentang zakat, hadis sebut. Hadis yang sebut. Manakala hadis pula, maka ialah yang berfungsi untuk merinci. Merinci ini memperinci isi dan kandungan ayat Quran tersebut, serta yang menerangkan segala permasalahannya yang sulit-sulit. Golongan ini dianggap telah keluar dari ikatan agama Islam. Bahaya tuan, keluar, terkeluar bila dia menafikan hadis yang mutawatir. Kalau hadis tu hadis ahad, dia jadi fasik kan. Dia nafi hadis ahad, fasik, walaupun hadis tu sahih. Tapi kalau dia nafi hadis mutawatir, hadis yang qat'i tu kan, qat'i itu thubut, dia nafikan hadis yang mutawatir, terkeluar daripada ikatan agama Islam. Hendaklah kita berhati-hati dari mereka. Kena tengok anak-anak ni kadang-kadang elok, perangai elok, cara pakai elok dah, tengok-tengok cara fikir pula dah kan. Duk di kampus tu tak pi kelas, duk pi mana? Duk pi zikir saja. Zikir saja pula dah, kelas pun tak pi. Ni duk pi dengan kumpulan mana ni? Kena tengok, dia macam-macam jenis. Macam-macam jenis. Zikir sampai semayang tak payah. Zikir sampai raus apa tak lepas sebut kan. La ilaha illallah 2000 hak ni 2000 hak ni 2000, semayang apa semua macam mana? Tak apa, khusyuk dah. Sebab dah khusyuk zikir, maka diangkat kewajipan solat. Hak tu pun ada juga. Balik elok, anak ni dia tak apa aurat, elok tak lawan mak ayah apa semua kan. Cek handphone lah. Ni hak masalah lah ni. Hak main beritahu, hak waris beritahu kan. Ustaz tolong ustaz kan. Jadi ikut lane dah ni kan, dengan tangkai di sana, tangkai di sini, di tengkuk ada tangkai, di tangan ada tangkai dah ni. Ngaji apa tak mau dah kan. Dia selalunya satu dia ta'assub dengan hak guru, hak bawa tu, ajaran tu. Dan yang kedua selalunya dia ada syaitan lah kan. Selalunya ada syaitan yang akan duduk dekat dia tu. Syaitan tu yang bagi dia jadi seronok untuk buat benda tu. Macam-macam lah, macam-macam lagi.